Dia sebenarnya lambat sikit tau masuk filem. Kawan-kawan dia yang lain dah masuk dulu dan menyertai berhijrah ke perfilman. Ahmad Nisfu lambat sikit terjun ke dunia filem sebab dia. Hai guys, selamat datang ke Raksasa Manja. Okay, hari ni seperti yang Puan bagi tahu, kami masing-masing akan buat video solo atau slot solo masing-masing, dan dia buat bahagian cerita-cerita seram, dan aku ingin mencuba sesuatu yang lain. So slot ni aku namakan File Raksasa. Dalam file raksasa, dalam file ni nanti akan ada pelbagai benda yang menarik aku akan share. Tak tertaluk hanya pada sejarah, seniman-seniman dan tokoh, tapi mungkin ada benda-benda lain yang akan aku cuba selongkar dan cari tahu mengenainya. Contohnya macam cerita seram atau hantu yang mungkin aku akan cari dari satu sudut yang lain. Tapi untuk yang pertama ni, aku ingin membawa satu legend yang memang semua orang akan kenal lah, kecuali budak-budak lah yang mungkin zaman-zaman sekarang ni kan. Beliau yang saya masukkan adalah Allahyarham Ahmad Nisfu, salah seorang daripada pelakon kegemaran P. Ramlee. Ini antara favourite P. Ramlee. Dan satu fakta yang menarik yang mungkin orang tak tahu, cerita asal Ibu Mertuaku tu adalah skrip daripada beliau sendiri dan diolah semula oleh P. Ramlee. Dan kenapa aku memilih dia sebagai tokoh yang pertama, sebab aku rasa dia adalah satu seniman yang mempunyai lakonan yang sangat baik dengan watak-watak ikonik. Antara watak-wataknya adalah yang kita paling ingat adalah sudah semestinya director Ahmad Nisfu, bos toke penambang, toke sampan dalam Pendekar Penyalapuk, dan bapa mertua yang sangat sporting, yang tak kisah yang tak kisah menantu dia nak kahwin lagi dalam Madu 3. Ya, itu antara sebab-sebabnya kenapa aku berminat nak ambil tahu dan cari tahu hal Allahyarham dan share dengan korang. Beliau dilahirkan di Medan pada tahun 1902, dan yang ramai mungkin tak tahu nama Ahmad Nisfu ni. Kita menyangkakan Nisfu tu nama dia kan. Nama sebenar dia adalah Muhammad bin Nisfu. Nisfu tu adalah bapa dia. So Ahmad Nisfu, so Muhammad mungkin diambil daripada Ahmad mungkin ambil daripada Muhammad tu lah, dan digabungkan dengan nama bapa dia. So kemudian mereka sekeluarga berpindah dari Medan pergi ke Pulau Pinang. Masa kecil lagi diorang dah pindah ke Pulau Pinang. Arwah ni bersama adik-beradik dan keluarga dia menetap dan membesar di kampung makam Pulau Pinang. Okey, Allahyarham ada isteri yang pertama, Saadiah binti Musa, yang berasal dari Kedah, tetapi isteri pertamanya meninggal pada 1939 selepas melahirkan anak kedua. Jadi selepas kematian isteri pertama, dia berhijrah ke Singapura. Di Singapura, dia menikah dengan isteri kedua, Cik binti Osman. Jadi Ahmad Nisfu ni, dia ni daripada kecil lagi dah terdedah dengan pentas bangsawan. Pentas bangsawan ni, kalau mungkin yang tak familiar zaman-zaman sekarang ni, budak-budak zaman sekarang, pentas bangsawan ni lebih bolehlah dikatakan macam teater lah zaman sekarang, tapi dulu digelar bangsawan, dan mungkin dia ada kriteria yang spesifik lah untuk bangsawan yang mungkin lain daripada teater. So bapaknya merupakan seorang tokoh utama dalam Wayang Kasim, sebuah kumpulan wayang bangsawan di Pulau Pinang. Semasa di Pulau Pinang, Ahmad Nisfu ketika itu dia mendapat didikan agama di madrasah. So masa dekat madrasah ni, dia dah berminat dah dengan dunia bangsawan, dunia seni ni. Satu yang menarik, beliau hanya boleh membaca dan menulis dalam Jawi. Tapi untuk zaman tu, bila mampu menulis dalam bahasa Jawi tu pun dah kira terror dah. Semasa di Pulau Pinang, Ahmad Nisfu mula berlakon dengan Grand Opera pada tahun 1912. So diorang selalu mengadakan pertunjukan di utara Semenanjung Tanah Melayu, di bahagian-bahagian Pening sana, di bahagian utara. Dan dari situlah Ahmad Nisfu ni dia mengasah bakat dia. So di Raja Bangsawan ni dia asah bakat ni. So bangsawan ni, apa yang saya dapat tahu, dia ni orang bangsawan ni dia perlu all rounder. Dia perlu tahu untuk melawak, menyanyi, bersilat, beraksi. So dekat situ dia dah mengasah pelbagai sudut bakat yang ada yang boleh diketengahkan. Dan kemudian dia menyertai Star Opera yang berada di Perak. So dia dengan bapa dia bersama-sama menyertai
star opera ni. Ketika berusia 18 tahun, dia berhijrah ke Singapura pada tahun 1920 dengan mengikuti kumpulan indera bangsawan yang dimiliki oleh Siti Hawa yang terkenal dengan panggilan Seri Panggung Mak Lebay. So dekat Singapura ni lah Ahmad Nisfu dia sangat aktif dalam bangsawan ni. Sangat aktif hinggakan nama dia mula menjulang naik. Orang mula kenal dia di pentas bangsawan ni. Jadi yang kita tahu, zaman ni dia beredar dan dia mengalami peredaran dan dari satu fasa ke fasa yang lain. So begitu juga dengan bangsawan. So pada tahun 1950-an, tokoh-tokoh bangsawan, seniman-seniman bangsawan ni banyak dah beralih ke filem sebab dunia filem mula berkembang masa tu. Sebelum datangnya filem, bangsawan lah yang menjadi sumber hiburan untuk rakyat lah. Masa itulah diorang nak menonton pementasan ke apa. Jadi bila datangnya filem, medium yang baru, so mereka pun beralih lah kepada sesuatu yang mungkin lebih baik lah kan. Jadi begitu juga dengan Ahmad Nisfu. Dia pun mengalami peralihan tu dan dia pun mungkin akur dan dia perlu mencari sesuatu yang lebih baik. Dia pun menceburi bidang lakonan. Maksudnya bidang perfilman. Semasa di luar set filem, semasa dia tidak shoot, beliau sering dilihat berada di kedai kopi Gelang Lorong 101. So tempat tu dikenali sebagai tempat lepak seniman-seniman zaman tu lah. Macam tempat-tempat hangout lah kan. Dan mungkin ramai juga yang tak tahu arwah ni dia bila dia tak terlibat dengan kerja ke apa, dia menjadi bilal. Menjadi bilal tetap di Masjid Onan Road berhampiran syarikat produksi. Tapi info ni saya ada dapat dua info yang berbeza dalam carian saya. Satu lagi ada yang mengatakan Ahmad Nisfu menjadi seorang bilal di Masjid Khalid, nama masjidnya. Jo Chiat Road, di Jo Chiat Road, Singapura. Beliau sering beri tazkirah serta nasihat kepada orang-orang awam di masjid itulah. So beliau juga sering dikatakan kelihatan membaca Al-Quran di masjid kalau dia tak ada berlakon, dia tak bekerja. Dan ya, itulah satu sisi yang saya sendiri pun baru tahu yang Allahyarham ni seorang yang begitu dekat dengan agama kan, mendalami agama yang boleh dikatakan dengan istilah warak lah. Sebalik dia, kita kenal sebagai seorang yang kelakar dengan lakonannya yang bagus lah. Lakonannya kelakar, boleh bengis, boleh jahat, boleh baik, boleh. Okey, kita cerita pasal filem lakonan pertama Ahmad Nisfu selepas dia keluar daripada bangsawan dan menyertai dunia perfilman. Dia berlakon dalam filem yang bertajuk Anak Pontianak yang pada tahun 1958, arahan Raymond A. Estela. So lepas tu diikuti dengan filem yang bertajuk Gergasi pada tahun yang sama, 1958, yang diarahkan pula oleh Dinesh Ghosh. Kedua-dua filem ni diterbitkan oleh Malay Film Production. So ini adalah milik Shaw Brothers lah. Dan sedikit trivia menarik pasal filem Gergasi ni, dia ini inspired daripada filem Frankenstein atau cerita-cerita Frankenstein. So dia mengarah ke situ. Tapi sebelum Ahmad Nisfu dia berhijrah ke filem, dia sebenarnya lambat sikit tau masuk filem. Kawan-kawan dia yang lain dah masuk dulu dan menyertai, dah berhijrah ke perfilman. Ahmad Nisfu lambat sikit terjun ke dunia filem sebab dia lebih banyak berlakon dengan kumpulan wayang bangsawan. Dia masih, mungkinlah saya rasa, walaupun ini teori saya lah, mungkin dia masih sayangkan bangsawan kan. Mungkin satu benda yang baru tu sukar untuk diterima ke. Kadang-kadang kita pun macam tu kan, benda yang baru datang kita tak nak lah, aku lagi suka dengan apa yang aku buat sekarang. Mungkin. Jadi selepas banyak kumpulan wayang bangsawan ni mula gulung tikar pada tahun 1950-an. Ini semua saya rasa bertitik tolak daripada filem yang sudah mula menakluk lah minat penonton dan dah lebih cenderung untuk mereka pergi ke panggung menonton. Jadi bangsawan ni dah tak ada orang nak tengok dan diorang pun gulung tikar. Jadi masa ni lah baru betul-betul dah gulung tikar ke bangsawan-bangsawan ni semua. Kumpulan bangsawan ni barulah Ahmad Nisfu pergi berhijrah ke filem. So maknanya dia betul-betul setia lah. Rasanya betul-betul hati dia tu minat betul dengan bangsawan. So nama Ahmad Nisfu ni semakin menjulang tinggi, nama dia makin dikenali, makin naik.
bila dia diambil berlakon dalam filem Pendekar Bujang Lapuk, yang jadi toke penambang tu kan, yang sekarang pakai bedak, cantik tak, kan, itu. So dekat situ dia dah terus stand out, dan bakat itu mula disedari oleh orang ramai. Sebenarnya tak pelik kenapa bila Allahyarham ni masuk ke bidang filem dan dia terus boleh uh, menambat hati penonton kan, dia terus macam stand out kan. Tak pelik lah sebab dia bermula lama dengan bangsawan dan bakat dia tu dah dalam darah lah. Apa benda yang kau suruh dia buat macam tu je dia boleh buat kan. Dengan latihan-latihan dia dari kecil ni, berlatih dengan pelbagai seni lakon, nyanyian dan mungkin apa-apalah action dengan silatnya, dengan tariannya. Jadi bila dia adaptasi ke filem tu rasanya tak susah lah. Dalam satu kenyataan P. Ramlee, dia mengatakan bahawa pelakon-pelakon yang digemarinya ialah bintang Hollywood seperti Stewart Granger, Marlon Brando dan seniman tanah air Ahmad Nisfu. So dia meletakkan Ahmad Nisfu ni sama dengan Marlon Brando ni tadi, dengan Stewart Granger ni. So bintang-bintang Hollywood. So begitu tinggi dia melihat Ahmad Nisfu ni dan dia mengagumi Ahmad Nisfu. Eratnya P. Ramlee dengan Allahyarham macam anak beranak. Ada satu gelaran khas yang P. Ramlee gelar kepada Ahmad Nisfu. Dia menggelarkan Ahmad Nisfu dengan gelaran Pak Besar. Kenapa rasa? Kerana lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. So itulah sebabnya dia digelarkan Pak Besar oleh P. Ramlee. So ini macam anak beranak punya panggilan atau anak beranak punya joke kan. Satu lagi yang menarik mengenai Ahmad Nisfu, Allahyarham Ahmad Nisfu ni, dia ni adalah freelance artist. Zaman tu dia dah ada dah freelance artist ni. Dia tak terikat dengan mana-mana studio. Macam masa tu ada Shaw Brothers kan, Shaw Brothers, dan dengan lagi satu adalah KT Chris Film. Jadi kita boleh lihat Ahmad Nisfu ni ada dalam dua-dua production house ni. Dua-dua production house besar ni, dan dia relax je berlakon. Dua-dua ni. Dia maknanya dia bagus. Orang studio ni nak dia tak macam kalau setengah orang zaman tu mungkin lebih selesa ikat kontrak terus dengan satu company je, dan pekerjaan dia, job dia mungkin lebih secure kan. Jadi Ahmad Nisfu ni mungkin dia suka dengan kebebasan untuk berkarya ke apa, dan dia tak takut untuk tak ikat kontrak, dan orang tetap panggil dia sebab dia bagus. Okey, jadi pada awal tahun 1970-an, Ahmad Nisfu berhajat untuk menulis riwayat hidup dia daripada awal pembabitan dia dalam seni bangsawan hingga ke seni lakonan filem. Menurut dia adalah penting seseorang seniman tu merekodkan perjalanan dia. Saya rasa saya setuju dengan benda ni. Merekodkan perjalanan tu dia bagus, dan mungkin ada manfaat untuk orang yang kemudian untuk tahu, untuk belajar kan. Dan tapi malangnya impian dia tu untuk dia meriwayatkan kisah hidupnya dan membukukan kisah itu tak kesampaian lah, sebab arwah telah pun meninggal dunia. Ada satu kontroversi yang pernah terjadi, yang pernah tular di internet, yang pernah viral, mengatakan Ahmad Nisfu hidup sebatang kara di sebuah kubu peninggalan tentera Jepun dalam keadaan yang amat daif. So ada itulah viral kisah yang mengatakan Allahyarham ni di akhir hayat dia hidupnya susah, tapi sebenarnya itu adalah tak betul. Dan sedangkan dia hidup macam biasa je bersama dengan anak-anak cucu dia, hidup biasa, tak adalah kata hidup melarat ke apa, dan dikelilingi oleh keluarga masa dia meninggal pun. Beliau meninggalkan seorang balu yang bernama Cik binti Osman. Ini adalah isteri yang kedua tadilah yang kita ceritakan tadi. Nah, itulah isteri kedua dan terakhir. Dia meninggalkan balu dan 3 orang anak dan 14 orang cucu. So dia macam biasa meninggal dengan keadaan dengan berkeluarga, dengan bahagia kan. Saya pun pelik kat kadang-kadang mana datang cerita-cerita macam ni kan. Siapa yang create sensasi ni? Apa tujuan dia kan? Okey, Allahyarham Ahmad Nisfu meninggal dunia ketika berusia 70 tahun.
pada 25 Jun 1972. Tapi dekat sini ada dua info yang apa tidak sama saya dapat. Saya tak pasti yang mana satu yang betul. Satu mengatakan dia meninggal sekitar jam 9 pagi, dan satu lagi jam 10. Tapi tarikhnya sama, 25 Jun. Jadi Allahyarham ni dia meninggal disebabkan kencing berdarah. Yang ketika itu dia berada di rumah anak lelakinya di Kampung Kuchai, Lorong 3 Gelang. Jadi ramailah rakan-rakan seniman seniwati dari kedua studio ni tadi datang ketika arwah jenazahnya nak disemadikan di tanah perkuburan bidadari. Jadi ramailah yang datang sebab yalah mungkin orangnya pun baik, orang pun ramai suka, dan kedua-dua studio filem pun dia terlibat. Ramailah yang datang. Oh, jenazah beliau disemadikan di tanah perkuburan bidadari, tetapi lepas tu kemudian dia telah dipindahkan ke tanah perkuburan Lim Chu Kang oleh kerajaan Singapura. So saya tak pastilah kenapa dia dipindahkan. Ini adalah perintah kerajaan Singapura yang menyuruh pindah. So, jadi itulah sedikit sebanyak info yang saya dapat. Mungkin ada lagi yang lebih lengkap, yang lebih tepat. Saya pun mengambil beberapa sumber di internet info-info ni. Jadi kalau ada silap dan salah, mohon maaf dan mohon betulkan dekat bawah. Saya baru perasan satu benda. Saya saya mula confused sebab saya ada channel sendiri. Di channel saya tu, saya menggunakan saya, dan di Raksasa Manja ni asalnya saya menggunakan aku. Korang boleh perasan dari start tadi, aku, dan kemudian bertukar kepada saya. Jadi mohon maaf lah, itulah bila buat dua benda yang berbeza dia jadi kadang-kadang keliru, dan ini adalah cubaan pertama pun. Jadi penyampaian mungkin kurang baik, insyaAllah akan diimprove di masa akan datang, dan mungkin kalau korang ada cadangan untuk apa yang saya cuba, apa yang boleh saya cuba cari tahu lagi untuk fail raksasa ni, mungkin boleh bagi cadangan, dan insyaAllah saya akan cuba usahakan. Terima kasih kerana menonton Raksasa Manja, dan jangan lupa beli t-shirt Raksasa Manja, t-shirt official Raksasa Manja. Boleh tengok dekat bawah ruangan description, ada link Shopee. Tak murah, tak mahal pun. InsyaAllah dengan pembelian tu sedikit sebanyak membantu kami dalam menjalankan tugas mencari tokoh-tokoh lain untuk kami borak-borak santai. Ya, dan itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Cut.